Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyyukum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ismi Nur Fatihah binti Razak, Rakmut Talib I183033314. في هذا اليوم سنشرح لكم عن الموضوع المثال الأفعال المتعدي المفعولين أصولهما مبتدأ والخبر. Baik, hari ini saya akan membentangkan mengenai bahagian saya, iaitu contoh fi'il muta'addi yang terdapat dua maf'ul dalam ayat tersebut yang asalnya dari mubtada dan khabar. Okey, baik. Sebelum itu, saya akan terangkan bagaimana nak kena pasti ayat tersebut adalah fi'il muta'addi, dan juga bagaimana nak kena pasti dalam ayat tersebut terdapat mubtada dan khabar. Okey. Fi'il muta'addi adalah setiap fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya tetapi membutuhkan atau memerlukan maf'ulun bih, satu ataupun lebih. Manakala mubtada adalah isim marfu' yang biasanya terdapat di awal kalimah. Dengan kata lainnya, subjek. Dan khabar pula adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna bagi mubtada. Dengan kata lainnya, sebagai predikat. Dan nak lebih faham lagi, seperti mana contoh yang kita dapat lihat pada slide ini. Okey. Hasibtu al-majda sahla al-manali, yang bermaksud aku menyangka kemuliaan itu mudah diraih. Okey. Hasibtu menunjukkan fi'il muta'addi kerana maksudnya aku menyangka. Oleh sebab itu berlakunya tanda tanya apa yang disangkakan itu. Jadi ayat ini memerlukan maf'ul bagi melengkapkan ayat menjadi sempurna maksudnya. Seterusnya bagi mubtada pula, mubtada khabar pula, hasibtu al-majda. Hasibtu ayat yang menunjukkan mubtada adalah ta dhamir yang bermaksud aku, dengan kata lain sebagai fa'il, iaitu pelaku. Manakala bagi khabarnya pula adalah al-majda yang bermaksud mulia, iaitu sebagai pelengkap kepada mubtada untuk menyempurnakan ayat tersebut. Maka jadilah ayat yang lengkap, iaitu aku menyangka mulia. Okey, setakat itu sahaja untuk penerangan bagi mengenal pasti fi'il muta'addi dan juga mubtada khabar. Saya harap kalian faham sebelum saya jelaskan mengenai contoh yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan contoh bagi al-af'alu al-muta'addi al-maf'ulina usuluhuma mubtada dan khabar, iaitu fi'il muta'addi yang terdapat dua maf'ulun bih yang asalnya keduanya mubtada dan khabar. Okey. Ia terbagi kepada tiga bahagian, iaitu af'alul zanna, af'alul yakin dan af'alul tahwid wal sirurah. Tetapi saya akan jelaskan dua sahaja, iaitu contoh af'alul zanna dan juga af'alul yakin. Dan contoh yang ketiga akan dibahaskan oleh rakan saya pembentang yang seterusnya. Okey, kita akan mulakan dengan misalan af'alu zanna. Okey, af'alu zanna wal rajhan wahia allati tufidu tarjih wuku al-khair au syai'in, perbuatan yang mencurigakan dan mementingkan, yang merupakan perkara yang
menguntungkan kemungkinan kebaikan atau sesuatu yang berlaku. Terdapat beberapa kalimah yang menunjukkan ia termasuk dalam kategori af'alu zunna. Antaranya adalah zunna, qala, hasiba, za'ama, jahala, hab. Semuanya bermaksud menyangka. Okey, baik. Contoh yang pertama adalah zonantu ar-rajula naiman. Ia bermaksud aku menyangka lelaki itu tidur. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' dan khabar? Okey, bagi kalimah mubtada'nya adalah zonantu, kerana terdapat ta dhamir yang menunjukkan yang bermaksud aku. Manakala bagi khabarnya adalah ar-rajula yang bermaksud lelaki, si pelaku. Okey, dan bagi maf'ulun bih pula adalah kalimah ar-rajula, dan kalimah ar-rajula adalah maf'ulun bih yang pertama, manakala naiman adalah maf'ulun bih yang kedua. Okey, baik. Bagi contoh yang kedua adalah yahsibuhuma al-jahilu aghniya mina at-ta'affufi, yang bermaksud orang-orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang kaya kerana mereka memelihara diri daripada meminta-minta. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, baik. Yahsibuhuma menunjukkan khabar kerana terdapat huma menunjukkan khabar yang bermaksud mereka. Manakala bagi khabarnya adalah al-jahilu yang bermaksud orang yang jahil ataupun orang yang bodoh. Okey. Bagi maf'ulun bih pula, aghniya menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala at-ta'affufi menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Aghniya bermaksud kaya, manakala at-ta'affufi bermaksud meminta. Okey, contoh yang ketiga pula adalah khalat al-kitab jadidan, yang bermaksud aku menyangka buku itu baru. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, baik. Bagi kalimah mubtada' adalah khalas, kerana terdapat ta dhamir yang bermaksud aku. Manakala bagi khabarnya adalah al-kitab yang bermaksud buku. Dan bagi maf'ulun bih pula, kalimah al-kitab menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, yang bermaksud buku. Manakala al-jadidan menunjukkan maf'ulun bih yang kedua, bermaksud baru. Okey, seterusnya al-misalan af'alul yakin, iaitu af'alul yakin wahya allati tufidu al-yakin wa tahaqqiqu wal i'tiqad al-jazim wuku' al-khabar al-maf'ul as-sani. Kata kerja kepastian ataupun yakin, yang menguntungkan kepastian ataupun yakin, dan kesedaran dan juga kepercayaan yang tegas mengenai berlakunya berita ataupun khabar, iaitu al-maf'ul as-sani, iaitu objek yang kedua. Terdapat beberapa kalimah yang menunjukkan ia termasuk dalam kategori al-af'alul yakin. Antaranya adalah ra'a, melihat, alima, mengetahui,
wajada, mendapati, alfa, mendapati, ta'allam, ketahuilah. Okey, bagi contoh ro'a. Ro'a terbagi kepada dua maksud. Yang pertama, ro'a al-qalbiyah, iaitu penglihatan dari hati. Hunna ra'yatu al-qalbi allati al-alim. Ra'yatu al-ain al-basirah allati tufidu al-musyahadah, iaitu inilah penglihatan hati yang merupakan dunia, penglihatan mata, penglihatan yang berguna untuk dipamerkan. Okey, bagi contoh ra'a al-qalbiyah adalah ra'aitu as-soleh khairan, yang bermaksud aku melihat pendamaian yang baik. Maka terdapat ayat ini bermaksud penglihatan daripada hati. Okey, maksud yang kedua, maksud yang kedua adalah ra'a al-basariyah, yang bermaksud penglihatan jelas ataupun penglihatan visual yang jelas. Okey, iza dalla allati ar-ra'yatu al-basariyah fa annahu yata'addi ila maf'ul bihi wahid, iaitu jika merujuk kepada penglihatan visual ataupun jelas itu ialah melebihi satu objek, iaitu melebihi satu maf'ulun bih. Okey, seperti contoh misal bagi ra'a al-basariyah adalah ra'aitu as-sayyarah masru'an, yang bermaksud aku melihat kereta itu laju. Maka jelas, dengan penglihatan yang jelas dia melihat kereta itu laju. Okey, baik. Bagi contoh yang pertama pada slide ini adalah ra'aitu al-lissa haribah, yang bermaksud aku melihat pencuri itu melarikan diri. Maka di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, bagi mubtada'nya adalah ra'aitu, kerana terdapat ta dhamir yang menunjukkan ianya mubtada' yang bermaksud aku. Manakala bagi khabarnya adalah lissa yang menunjukkan khabar bagi mubtada', iaitu yang bermaksud pencuri. Okey, bagi maf'ulun bih pula, lissa menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala hariban menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah wajada as-sa'iru at-tariqa wa ara, yang bermaksud pengguna jalan itu mendapati jalan itu bergelombang. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, baik. Kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar adalah as-sa'iru, menunjukkan mubtada'. Manakala at-tariqu menunjukkan khabar bagi mubtada', maka maksudnya pengguna jalan. Manakala bagi maf'ulun bih pula, at-tariqa menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala wa'aran menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Okey, baik. Bagi contoh yang ketiga adalah alima al-mujtahidu al-jadda sabila an-najahi, yang bermaksud orang yang rajin mengajar jalan kejayaan. Maka di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, kalimah yang menunjukkan mubtada' adalah al-mujtahidu, manakala
kalimah yang menunjukkan khabar bagi mubtada adalah al-jadda. Okey, seterusnya bagi maf'ulun bih pula, al-jadda menunjukkan maf'ulun bih yang pertama yang bermaksud usaha ataupun rajin, manakala an-najahi menunjukkan maf'ulun bih yang kedua yang bermaksud kejayaan. Okey, baik, ini saja daripada penjelasan saya untuk bahagian saya. Allahu a'lam bissawab. Dan saya mempersilakan rakan saya, iaitu pembentang yang seterusnya, untuk membahaskan lebih lanjut lagi. Tafadhal.